KPM. Jerawat. Alamak, jerawat. Macam mana ni? Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hai adik-adik, anda bersama Cikgu Uji lagi. Cikgu Uji doakan anda semua sihat dan sejahtera bersama keluarga di rumah. Cikgu Uji nak tanya, siapa yang di luar sana mengalami masalah macam Cikgu Uji tadi? Ya, masalah jerawat. Sebenarnya, masalah jerawat adalah normal dalam kalangan remaja. Bagaimana jerawat ini boleh berlaku kepada remaja? Okey, remaja sebenarnya melalui satu perubahan daripada kanak-kanak ke alam dewasa. Apabila adanya perubahan ini, maka berlakunya juga perubahan hormon di dalam tubuh seorang remaja. Perubahan hormon inilah sebenarnya yang telah mengaktifkan kelenjar minyak di bawah permukaan kulit remaja. Remaja tahu tak, anda semua tahu tak bahawa di bawah kulit kita ini terdapat banyak kelenjar minyak. Apabila hormon ini berubah, maka kelenjar minyak ini menjadi aktif. Nak kulit cantik? Kena jaga kulit dari awal remaja. Murid-murid, adakah anda tahu apa itu jerawat dan bagaimana ia berlaku? Jerawat sebenarnya merupakan bintik-bintik kecil ataupun benjolan-benjolan kecil yang terdapat di bawah permukaan kulit kita akibat daripada penyumbatan biang pori oleh minyak yang dikeluarkan secara berlebihan ditambah dengan sel kulit mati kita tadi. Ada berapa banyak jenis jerawat? Okay, jerawat ada beberapa jenis, antaranya seperti whitehead, blackhead, papula, pustula, nodul ataupun sistik. Cikgu Uji akan terangkan satu persatu apa itu blackhead, apa itu whitehead, papula, pustula dan nodul. Okey, mari kita tengok gambar ini. Okey, ini ialah blackhead. Okey, blackhead ini biasanya tumbuh pada permukaan hidung kita, nampak berwarna hitam bintik-bintik kecil. Pernah nampak tak? Okey, ia akibat daripada penyumbatan liang pori dan juga kesan kulit mati. Okey, yang mana ia tidak dibersihkan, maka ia menjadi tersumbat. Namun begitu, pada permukaan kulit kita ada satu liang-liang kecil kan. Okey, liang itu terbuka yang menyebabkan kesan sumbatan tadi ini bertindak balas dengan pengudaraan, kotoran, debu, menyebabkan dia kelihatan berwarna hitam. Itu yang dinamakan sebagai blackhead. Mari kita tengok pula apa itu whitehead. Okey, whitehead pula dia macam blackhead tadi, namun begitu bahagian atas ataupun permukaan kulit kita tadi ia tidak terbuka, menyebabkan kita hanya dapat rasa, okey, biasa dekat atas ni, dekat dahi, dekat hidung, dekat bahagian bawah ni kita rasa macam ada bintik-bintik kecil dan kadang-kadang kita boleh nampak dia berwarna putih-putih daripada bahagian permukaan kulit tersebut. Itu yang dinamakan sebagai whitehead. Whitehead dan blackhead ini dia tidaklah menyakitkan. Namun begitu, apabila ia tidak dikawal daripada mula, ia boleh menyebabkan jerawat yang lebih serius, iaitu dia akan menjadi yang ini, iaitu dinamakan sebagai papula. Papula ini kalau kita lihat pada permukaan kulit, dia akan mula menunjukkan warna merah. Di bahagian dalam permukaan kulit kita sebenarnya dah terdapat keradangan hasil daripada penyumbatan liang pori, iaitu minyak dan juga kulit mati tadi. Dia dah ada keradangan dan dah dia menyebabkan adanya timbul warna merah. Okey, bila kita tekan kita akan rasa mula sakit. Namun dia tidak mempunyai titik mata ataupun titik nanah macam jerawat biasa tu. Dia baru nak bermula. Kemudian seterusnya ialah jenis yang dinamakan sebagai pustula. Okey, pustula ni yang biasa kita jumpa jerawat, dia ada bintik-bintik putih, kita nampak nanah kat dalam dia yang kita rasa geram nak picit. Ini pun adalah akibat daripada keradangan juga. Kita rasa bengkak dan mula sakit. Kalau kita picit, dia akan meninggalkan kesan ataupun parut yang berwarna gelap. Okay, seterusnya selepas menjadi pustula ada juga
jerawat yang dinamakan sebagai nodul ataupun sistik. Jerawat yang ini ada orang panggil sistik tu sebagai jerawat batu. Jerawat yang ini dia lebih besar, lebih dalam di bawah permukaan kulit, lebih sakit, dan biasanya jerawat jenis ini anda perlu berjumpa dengan doktor. Kadang-kadang doktor akan bagi ubat khas yang mampu mengurangkan keradangan pada jerawat tersebut. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Biasanya jerawat berpunca daripada 4 perkara. Yang pertama, hormon. Sebagai remaja, anda melalui proses akil balik. Apabila anda melalui proses akil balik ini, terdapatnya perubahan hormon di dalam tubuh badan anda. Kandungan hormon androgen pada remaja ini akan meningkat ketika proses ini. Hormon inilah yang akan mengaktifkan proses pengeluaran minyak daripada kelenjar minyak yang terdapat di bawah permukaan kulit. Minyak yang dirembeskan secara berlebihan ini, apabila ia bercampur dengan bakteria, apabila dia bercampur dengan sel kulit mati, dia akan menyebabkan berlakunya penyumbatan pada liang pori yang boleh menyebabkan jerawat. Yang kedua adalah akibat daripada stres. Zaman sekarang ini kita melalui proses PDPR, belajar di rumah. Jadi mungkin stres dalam kalangan remaja ni bertambah. Contohnya stres tiada talian internet, stres contohnya tak ada telefon, atau mungkin tidak dapat menghubungi kawan, tidak dapat berjumpa dengan kawan-kawan. Banyak perkara yang nak diuruskan di rumah. Jadi bermacam-macam jenis stres yang dihadapi oleh remaja. Akibat daripada itu akan adanya satu hormon di dalam tubuh kamu, iaitu dipanggil sebagai hormon kortisol, yang akan aktif di dalam tubuh badan. Dengan adanya hormon ini, maka berlakunya jugalah rembesan minyak yang berlebihan daripada kelenjar minyak itu tadi yang boleh menyebabkan berlakunya jerawat. Yang ketiga adalah akibat daripada pemakanan. Kelaziman remaja zaman sekarang sangat suka kepada makanan-makanan yang manis dan juga makanan segera. Makanan yang manis ini boleh juga mengaktifkan kelenjar minyak yang ada pada kulit. Makanan segera juga mengandungi lebihan minyak dan juga lemak-lemak yang boleh menyebabkan berlakunya jerawat. Jadi untuk mengelakkan jerawat ini, anda perlu memilih jenis makanan dan pastikan makanan yang anda pilih ialah makanan yang berkhasiat. Yang keempat ialah tabiat. Tabiat apa dia? Tabiat mengutil ataupun menguis jerawat. Kadang-kadang apabila sedang belajar, sedang mengulang kaji ataupun menghadap skrin PDPR, anda rasa tangan tu rasa nak letak saja di kulit muka. Kemudian anda akan macam kutil. Inilah tabiat yang dinamakan sebagai mengutil ataupun menguis jerawat. Apabila anda sentuh di satu tempat, kemudian anda sentuh di tempat lain, ini menyebabkan anda telah memindahkan bakteria daripada bahagian sini kepada bahagian yang lain. Ini menyebabkan jerawat akan jadi lebih banyak dan merebak di seluruh kawasan muka. Jerawat boleh memberi kesan yang pertama dari segi fizikal. Apabila seorang remaja itu ditumbuhi jerawat, berlakunya perubahan pada struktur kulit. Kulit boleh jadi menggerutu, berparut, malah ada setengah jerawat boleh menyebabkan kulit menjadi berlubang. Jadi apabila ini berlaku, remaja mula rasa malu, mula membandingkan kulit mereka dengan kulit rakan lain yang tidak ditumbuhi jerawat. Akibat daripada ini, maka berlakunya kesan yang kedua, iaitu kesan psikologi. Remaja mudah merasa rendah diri. Keyakinan diri juga akan semakin merosot. Mereka merasakan diri tidak sempurna, kulit tidak cantik. Malah lama-kelamaan mereka mula menarik diri daripada bergaul dengan orang lain dan mula mengurangkan aktiviti psikososial bersama remaja lain. Ia memberikan tekanan sebenarnya kepada remaja jika tumbuhnya jerawat ini, terutama jerawat yang agak kritikal ataupun
keadaannya agak serius. Murid-murid ingat tak tadi cikgu ada sebut beberapa jenis jerawat kan, iaitu whitehead, blackhead, papula, pustula, nodul atau sistik. Kalau nama pun dah lain, maka rawatannya juga pastinya berbeza. Jadi cara yang terbaik yang pertama adalah anda jumpa dengan doktor ataupun pakar kulit ataupun ahli farmasi. Mereka akan menyarankan kepada anda rawatan yang sesuai mengikut jenis kulit dan juga jerawat anda. Jadi yang kedua, apabila anda dah dapat ubat daripada ahli farmasi ataupun doktor tadi, pastikan anda patuh kepada cara penggunaan ubat yang telah disarankan oleh doktor tadi. Jangan leka, jangan anggap dengan sekali letak ubat tu anda pun dapat keajaiban kulit terus cantik. Ia memerlukan anda menjadi seorang yang konsisten. Maknanya apabila anda dah dapat ubat tu, pastikan anda sentiasa amalkan cara merawat jerawat itu sehinggalah pulih. Sebagai seorang remaja, anda masih bergantung kewangan dengan ibu bapa anda. Menjaga kulit memerlukan sejumlah kos. Jadi, anda perlu bijak untuk memilih produk yang sesuai dengan kulit juga ekonomi keluarga anda. Yang pertama ialah pencuci muka. Cikgu juga akan tunjukkan kepada anda bagaimanakah rutin penjagaan kulit setiap hari. Kita mulakan dengan yang pertama iaitu pencuci muka. Cikgu ada contoh di sini. Pencuci muka anda boleh dapatkan daripada farmasi. Anda boleh bertanya kepada ahli farmasi ataupun doktor anda jenis kulit anda. Pastikan anda mendapat pencuci muka yang sesuai dengan kulit anda. Ada kulit yang normal, ada kulit yang kering, berminyak ataupun kombinasi. Jadi anda pastikan sesuai dengan kulit anda, barulah anda gunakan. Pastikan anda menggunakan pencuci 2 kali sehari. Baik, kita mulakan. Cikgu akan tunjukkan bagaimana cara nak cuci muka. Yang pertama, pastikan anda membersihkan kulit muka anda sekiranya anda memakai alat sulit. Pastikan membersihkan dulu. Dan kemudian gunakan air untuk melembapkan, membasahkan bahagian kulit muka anda. Seterusnya, letakkan sedikit pencuci muka pada tapak tangan. Pastikan juga anda memilih pencuci muka yang ringan. Maksudnya tidak mengandungi bahan kimia yang terlalu banyak di dalam pencuci muka tersebut. Pastikan anda bersihkan keseluruhan kulit muka anda. Anda akan bilas dengan air dahulu. Pastikan anda bilas bersih-bersih. Pastikan rasa dah tak ada lagi sabun. Kemudian ambilkan kain yang bersih, tuali yang bersih untuk lapkan muka anda. Pastikan tuali yang bersih kerana sekiranya anda tidak menggunakan tuali yang bersih, anda boleh memindahkan bakteria yang ada pada tuali itu ke kulit anda. Bila sudah kering, sekarang adalah langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah toner ataupun penyegar. Toner atau penyegar ini anda boleh dapatkan yang mengandungi yang dipanggil sebagai salicylic acid. Salicylic acid ini ia mampu membantu untuk mengeluarkan sisa minyak yang terdapat pada liang pori tadi yang tidak dapat dibersihkan oleh pencuci muka. Pastikan anda menggunakan 2 hingga 3 kali seminggu. Caranya adalah dengan meletakkan di tapak tangan ataupun anda juga boleh menggunakan kapas muka untuk meletakkan toner ini tadi. Letakkan sedikit. Sekiranya anda menggunakan kapas, pastikan anda dab pada muka. Ataupun sekiranya anda tidak menggunakan kapas, anda gunakan sahaja tapak tangan tadi dan pastikan toner ataupun penyegar tadi diratakan di seluruh wajah. Itu adalah langkah yang kedua. Seterusnya adalah langkah yang ketiga, iaitu pelembap. Yang ini sangat penting. Pelembap ini juga mesti mengikut jenis kulit anda. Cara memakainya hanyalah dengan meratakan pada seluruh kulit selepas memakai pencuci ataupun penyegar tadi.
kan. Okey, tujuan memakai pelembap adalah untuk memastikan keseimbangan kelembapan pada kulit. Okey, bagi remaja, okey, keseimbangan kelembapan pada kulit ini sangat penting untuk memastikan jerawat tidak dapat tumbuh. Okey. Boleh cikgu untuk cermin sekejap. Baik, dah rata. Dan yang keempat, okey, kerana remaja ini bersifat aktif dan suka berada di luar rumah, yang keempat ini adalah pelindung suria ataupun sunscreen. Ini adalah sangat penting. Cari SPF 50 ataupun SPF 30 untuk melindungi kulit anda daripada cahaya matahari. Okay, cara memakai sunscreen ataupun pelindung suria ini ialah anda hanya perlu meletakkan sedikit. Okay, kemudian letakkan pada kulit. Pastikan ia rata pada wajah. Mudah saja kan? Okey, secara kesimpulannya cikgu rumuskan ada 4 langkah penjagaan asas kulit muka. Yang pertama ialah pencuci muka, yang kedua ialah toner atau penyegar, yang ketiga pelembap dan yang keempat ialah pelindung suria. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tabiat pemakanan yang patut diamalkan oleh remaja untuk menjaga kesihatan kulit. Yang pertama, makan banyak sayur-sayuran berwarna merah. Sayuran berwarna merah ini mempunyai nutrisi yang sangat baik dalam penghasilan kolagen semula jadi. Selain itu, ia juga mampu untuk memberi perlindungan matahari secara semula jadi kepada kulit. Yang kedua ialah sayur-sayuran berwarna oranye. Sayuran berwarna oranye ini bukan saja tahu baik untuk penglihatan, namun ia bagus untuk membantu kulit kita ini memperbaiki sel ketika sel itu rosak. Yang ketiga adalah sayur-sayuran yang berwarna hijau. Contohnya seperti bayam, salak, sawi. Apa sahaja sayur-sayuran yang berwarna hijau ini, dia mempunyai zat yang sangat tinggi, juga mempunyai kolagen dan bagus untuk kesihatan kulit. Yang keempat, buah-buahan sitrus. Contohnya seperti orange, mangga, lemon, buah durian Belanda. Itu ialah contoh-contoh buah-buahan yang mengandungi vitamin C yang tinggi. Yang kelima ialah badam. Okay, walaupun ada setengah orang alah dengan makan kacang, namun badam ini sebenarnya mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Buah badam mengandungi vitamin E yang mampu menguatkan dan menyihatkan kulit. Seterusnya yang keenam ialah ikan. Murid-murid, siapa yang suka makan ikan kat sini? Makan ikan bagus tau, kerana ikan mengandungi omega 3. Kulit memerlukan omega 3 untuk lebih sihat dan juga ia mampu melindungi sel-sel kulit kita. Anda juga perlu mengamalkan pengambilan air putih yang mencukupi. Air putih yang mencukupi ini contohnya seperti 8 gelas sehari memadai untuk anda memastikan kulit anda sentiasa sihat dan juga cantik. Selain daripada itu, amalkanlah juga senaman ringan ketika di rumah. Pada waktu sekarang kita berada di rumah, kita mempunyai masa yang cukup untuk melaksanakan senaman ringan ini. Contohnya seperti anda berzumba, anda boleh merujuk kepada pelbagai jenis video yang ada di media sekarang ini untuk anda bersenam. Selain daripada itu, atasi tekanan. Pada waktu sekarang ini, anda mungkin berhadapan dengan tekanan belajar di rumah. Jadi apabila anda berhadapan dengan tekanan, pastikan anda mampu untuk atasinya dengan baik. Contohnya dengan melakukan aktiviti relaksasi, santai bersama keluarga, tenangkan diri. Macam saya sekarang ni duduk-duduk dekat luar. Ini adalah salah satu cara bagaimana anda untuk menangani tekanan yang anda hadapi. Sekiranya anda berhadapan dengan tekanan ataupun stres,
carilah individu seperti guru ataupun orang yang anda percayai untuk anda berkongsi masalah anda supaya anda dapat tanganinya dengan baik. Kekacang sebenarnya mengandungi banyak nutrisi seperti lemak dan juga protein. Jadi ada setengah orang yang mungkin dialah dengan kandungan nutrisi yang terkandung pada kacang. Ada setengah orang pula yang makan kacang dengan banyak namun kulitnya kekal cantik tanpa sebutir jerawat. Jadi Cikgu Uji sarankan untuk anda melihat sistem penerimaan tubuh badan anda. Anda cuba makan dahulu sedikit dan sekiranya ia boleh menyebabkan tumbuhnya jerawat pada diri anda, mungkin boleh dihentikan untuk seketika dan anda fokus kepada pemakanan ataupun makanan sihat yang lain. Namun sekiranya anda makan dan dia tidak memberikan apa-apa kesan, apa salahnya anda menikmati makanan kekacang yang enak ini kan? Anda masih boleh meningkatkan keyakinan diri anda walaupun tumbuhnya jerawat di wajah. Bagaimana? Yang pertama adalah dengan setkan minda. Setkan pada minda bahawa jerawat ini normal bagi seorang remaja. Ia juga adalah bersifat sementara. Cikgu Uji juga pernah menjadi remaja. Cikgu Uji juga pernah melalui situasi jerawat ini, malah lebih serius pada satu ketika dahulu. Jadi jerawat ini bukanlah satu penghalang untuk seseorang itu mencapai kejayaan. Jerawat ini boleh datang dan boleh pergi. Yang penting adalah usaha kita. Bagaimana kita hendak menanganinya, bagaimana kita hendak merawatinya, bagaimana juga kesungguhan kita untuk memulihkan jerawat ini daripada wajah. Yang kedua ialah mengenal pasti kekuatan diri kita. Jika jerawat yang anda fikirkan, sebenarnya anda mempunyai beribu lagi kekuatan dan juga kelebihan diri yang anda perlu gali. Besarkan kekuatan anda itu sehingga anda dapat menenggelamkan isu jerawat yang anda hadapi. Yang ketiga ialah alihkan perhatian. Pilihlah aktiviti ataupun sukan ataupun apa sahaja kegemaran yang anda boleh lakukan. Contohnya seperti bermain bola, memanah, memasak, menari dan sebagainya. Sekiranya anda mengalihkan fokus anda kepada aktiviti ini, anda tidak lagi fokus kepada isu jerawat yang anda hadapi. Maka emosi anda akan lebih stabil dan anda akan lebih ceria. Cikgu Uji harap apa yang Cikgu Uji kongsikan pada hari ini jelas dan anda menjadi seorang yang lebih positif dan anda dapat menangani isu jerawat ini dengan lebih baik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.